Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana Allah beri peluang kepada kita pada malam ni untuk hadir dalam satu majlis ilmu. Kuliah yang akan saya sampaikan pada malam ni adalah berkaitan dengan tafsir surah Al-Mujadalah ataupun dibaca dengan Mujadilah. Kalau kita baca Mujadilah, dia dalam bahasa Arab namanya isim fa'il. Tapi kalau baca Mujadalah, dia merujuk kepada masdar. Mujadalah artinya satu perdebatan ataupun satu perbahasan. Kalau mujadilah berarti seorang yang berdebat. Perempuan yang berdebat itu dimaksudkan adalah seorang wanita salihah, seorang sahabiah, namanya Khawlah binti Sa'labah. Jadi tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, berdebat tentang apa nanti kita lihat ya. Jadi surah Al-Mujadalah ataupun Mujadilah ni merupakan surah Madaniyah menurut pendapat yang paling sahih. Jadi surah Madaniyah berarti diturun selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Kita telah pelajari dalam ulum Quran bahawa Madaniyah ataupun Makkiyah bukan merujuk pada tempat, ia merujuk kepada period, kepada zaman, waktu. Kalau Madaniyah itu berarti selepas hijrah, Makkiyah berarti sebelum hijrah. Walaupun surah itu turun di Mekah, macam surah yang berkaitan dengan Hajatul Wada', contohnya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Peristiwa ini berlaku di musim haji, di bahagian Masyairil Hajj, Masyaril Haram, ketika Nabi SAW melaksanakan haji, maka surah itu dipanggil surah Madaniyah walaupun turun di Mekah, kerana ia merujuk kepada waktu. Jadi sebagaimana surah Madaniyah yang lain, ia adalah bertautan, berkaitan, berkisah tentang hukum hakam. Jadi diriwayatkan daripada Atta' bahawa 10 ayat pertama dari surah ini merupakan surah Madaniyah, manakala bakinya adalah Makkiyah. Wallahu a'lam. Jadi memang kita dapat pelajari dalam Al-Quran ada surah yang sebahagian ayatnya Madaniyah, sebahagian ayat Makkiyah, kerana turunnya ayat itu adalah berpandukan kepada permintaan, persoalan, waktu, keadaan, hukum hakam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah ini dinamakan dengan Mujadalah ataupun Mujadilah mengikut dua wazan yang telah dibacakan tadi. Jadi ia dibukakan dengan ayat qad sami'a Allahu qawlati tujadiluka fi zawjiha. Sungguhnya Allah telah mendengar ucapan seorang perempuan yang mengajukan persoalan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang dimaksudkan adalah Khawlah binti Sa'labah, iaitu isteri kepada Aus bin As-Samit. Aus bin As-Samit ini adalah adik-beradik dengan Ubadah bin As-Samit yang dikebumikan dekat dengan Baitul Maqdis. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kalau kita lihat latar belakang surah ini, kata Al-Imam Syekh Dr. Wahab Zuhairi dalam tafsir Munir yang di tangan saya pada waktu ini, tema surah ini sebagaimana surah-surah Madaniyah yang lain adalah menjelaskan hukum-hukum syarak. Surah ini memuatkan keterangan tentang hukum zihar dan kafarahnya, hukum at-tanaji, iaitu bicara secara tertutup, adab dan etika dalam majlis, memberi sedekah terlebih dahulu sebelum melakukan satu perbincangan khusus dengan Nabi SAW, dan hukum hakam nifaq. Semalam kita dah belajar tentang hukum hakam nifaq ini dalam surat Taubah. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, balasan mereka, sikap orang yang mendustakan, deskripsi kepada orang yang berkawan dengan syaitan, dan sebagaimana menjalin hubungan kasih sayang, persahabatan karib dengan musuh-musuh Allah di hujung surah ni. Jadi ayat-ayat dalam surah ni semuanya memiliki keistimewaan dan ciri khas bahawa setiap ayat dalam surah ini memuatkan lafzul jalalah. Kalau kita belajar bahasa Arab, bila sampai bab i'rab, sampai perkataan Allah, maka para ulama nuha ni, jamak kepada nahwi, mereka akan guna perkataan lafzul jalalah yang merujuk kepada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, ia berkaitan dengan agama, berkaitan dengan Quran, berkaitan dengan hadis. Mustahil bahasa Arab itu dipisahkan dari ruhnya, iaitu Al-Quran. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kalau kita berada di bahagian kurikulum untuk penggubalan bahasa Arab, saya menasihatkan, marilah kita lihat kepada bahasa yang digunakan oleh orang Arab. Kerana kalau kita buat sendiri silibus bahasa Arab ni, dia macam canggung sangatlah tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Saya tak adalah komen siapa. Kalau kita lihat kepada silibus bahasa Arab
amat sukar, susah untuk faham, dia tidak mesra pengguna. Alhamdulillah lah, saya belajar bahasa Arab ni lebih 30 tahun tuan-tuan yang mulia sekalian, daripada sekolah rendah sampai ke universiti. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, saya cinta pada bahasa Arab kerana dia memahamkan saya dengan Al-Quran. Maka kalaulah kita di bahagian pengubalan, tolonglah cek bahasa Sunda, kenapa kalau belajar bahasa Inggeris kita kena ambil silibus daripada negara orang putih, atau tak orang putih pun, separah orang putih macam Spain ke, ataupun negara-negara yang seperti itu di Europe ke. Tapi bila belajar bahasa Arab, kita nak kena gubal sendiri, dan amat outcome-nya tak begitu menarik lah, tak begitu mesra pengguna. Anak-anak sepanjang cuti ni saya cuba untuk bimbing, tengok buku bahasa Arab berat sangat tuan-tuan ni boleh katakan. Tak apalah, kita kembali pada topik yang sedang dibincangkan, iaitu perkataan yang terdapat dalam surah Al-Mujadalah ataupun Mujadilah ini. Kebanyakannya pada setiap ayatnya frasanya mengandungi lafzul jalalah. Surah ini dimulakan dengan penjelasan bahawa Allah mendengar perkataan seorang perempuan, iaitu Khawlah binti Sa'labah, yang mengajukan soalan berat kepada Rasulullah berkaitan dengan nasib dirinya, haknya, iaitu suaminya Aus ibn Samit yang melakukan zihar terhadapnya, berkata kepada dirinya, engkau ini haram ke atasku sebagaimana haramnya punggung isteriku. Jadi hukum zihar pada zaman jahiliah ni, bila seseorang lelaki nak menceraikan isterinya, maka dia menyamakan isteri itu dengan ibunya sendiri, yang mana ibunya haram untuk disetubuhi oleh seorang lelaki. Maka bila seseorang lelaki menyamakan isterinya dengan ibunya, ataupun kakaknya, atau adik perempuannya, ataupun perempuan-perempuan dalam kalangan mahramnya, maka jatuhlah hukum zihar. Ini bergantung kepada niat juga tuan-tuan. Zihar ni ada jenis yang jelas, ada yang jenis dimaksudkan dari sudut apa dipanggil ta'rid, ataupun dari sudut kiasan, ataupun dari sudut kinayahnya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, orang Arab zaman dahulu, zaman jahiliah, mereka bila mengalami masalah dengan isteri mereka, sebagai hukuman kepada isteri itu, dia sengaja menyamakan isteri itu dengan ibunya, bertujuan untuk mentalakkan isterinya. Dan kesan daripada amalan orang-orang Arab jahiliah sebelum Islam, kalau seorang lelaki menyamakan isterinya sendiri dengan adik-beradiknya atau ibunya sendiri, maka jatuhlah perempuan tersebut talak dari sudut ta'bid, mu'abbad, maknanya tidak boleh dirujuk semula. Ini merupakan adat orang jahiliah zaman dahulu kalau berlaku satu pergeseran di antara mereka dalam konteks suami isteri. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, saya ucapkan selamat datang kepada sahabat yang sedang menonton bersama-sama pada malam ni. Dan insya-Allah besok pukul 10 pagi pun saya ada buat satu lagi kuliah live bersama Yayasan Budi Ihsan. Sebelum terlupa ya. Jadi kalau tuan-tuan ada peluang, tolonglah war-warkan, tolong share, mudah-mudahan ada sebab untuk orang mendapat hidayah dengan apa yang kita bincangkan. Jadi bila kembali kepada hukum zihar ini, Allah Ta'ala telah pun mengganti hukum zihar orang jahiliah dengan hukum zihar dari sudut Islam, iaitu ada kafarahnya. Kalau seseorang mengucapkan kalimah seperti itu secara sengaja, maka dia dikenakan hukuman-hukuman tentu yang dibincangkan pada awal-awal ayat daripada surah Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah ni. Kemudian surah ni menjelaskan adab dan etika bercakap dalam majlis. Allah hebatnya Islam. Ada etika, ada adab untuk bercakap, menghormati orang dalam majlis dan sebagainya. Dulu ketika saya belajar di Jordan, tuan guru kami, Mufti Jordan, Syekh Almarhum Dr. Nuh Ali Salam Al-Qudah, antara orang paling hebat dan paling alim dalam mazhab Syafi'i di bumi Syam. Syekh Dr. Nuh Ali Salam Al-Qudah ni pengarang beberapa kitab. Beliau kalau dalam majlisnya, dalam kuliahnya, dia melihat anak muridnya bercakap, dia akan tegur, mengatakan bercakap ini, sedangkan majlis ni saya punya, saya yang sampaikan ilmu, kamu cakap hukumnya haram. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ya, jadi ini maksud adab kita ketika bercakap dalam sesuatu majlis. Jadi perbicaraan tertutup dan rahsia di antara dua orang ataupun lebih, berbisik-bisik adalah haram, terutamanya bila ia berniat untuk menjatuhkan orang, berbuat pengusuhan sebagaimana dilakukan oleh golongan Yahudi dan juga munafiqun yang terdapat di Madinah. Jadi surah ini juga menjelaskan bahawa Allah mengetahui rahsia perbicaraan yang berlangsung di antara dua orang munafiqun dan juga Yahud itu, dan kemudian Allah mendedahkan, Allah membukakan segala keaiban dan kejahatan dan skandal yang konspirasi yang mereka nak lakukan terhadap Islam. Kemudian surah ini melanjutkan bincangannya tentang penjelasan adab ketika memberi ruang untuk orang lain duduk dalam satu majlis. Dan begitu juga surah ini memberi appreciation, memberi satu penghargaan untuk orang Islam
mukmin yang mematuhi perintah Allah SWT, memuji secara khusus orang-orang beriman yang berilmu, juga mengharuskan untuk memberi sedekah terlebih dahulu ketika ingin berbicara secara peribadi dengan Rasulullah SAW. Nanti kita akan lihat hukum ini kalau ada kesempatan. Jadi para sahabat ketika mereka datang bertemu dengan Nabi, datang ayat menyuruh mereka untuk menginfakkan. Pada masa itu Islam memerlukan kepada infak, memerlukan kepada sokongan keuangan. Kalau kita kaitkan ayat ini sesuai dengan turunnya dah 1400 tahun lalu, kita kalau datang ke masjid, kita dengar majlis ilmu ke, kita pergi, mungkin ada orang singgah kat masjid menjadikan dia tempat untuk dia mandi ke, mungkin rumahnya jauh ke, mungkin dia outstation ke, jangan lupa untuk bersedekah kepada masjid, tuan-tuan. Kerana masjid pun tak tetapkan bayaran apa-apa. Kalau kita pergi ke hotel tidur semalam, mungkin kena bayar, ada bayarannya. Tapi masjid tidak ada. Kita balik, mungkin perjalanan jauh, kita berhenti kat masjid, mungkin kita makan di masjid, mungkin kita qada hajat di masjid, mungkin kita tidur di masjid. Maka kita sepatutnya berasa bertanggungjawab untuk menyumbang kepada masjid itu walaupun tak diminta. Ini kaitan ayat sebagai satu syiar peradaban dalam kehidupan, bahawa mizannya dalam hidup ni ada fik mizan, tuan-tuan ya. Kami di Telaga Biru menerbitkan sebuah buku yang dikarang oleh Syekh Ali Karadari, salah seorang ulama mujtahid hebat terkemuka di zaman moden ini. Beliau menulis banyak buku, antaranya buku bertajuk Fik Mizan, bahawa dalam hidup ni kena ada pertimbangan, kena ada perimbangan. Kita bukanlah melampau-lampau, tapi mesti kita faham situasi orang. Kalau kita panggil orang untuk membersihkan rumah kita sebagai contoh, kena ada agreement berapa nak bayar, dari pukul apa ke berapa, 1 jam berapa, kena ada. Asal saja pihak yang menawarkan itu mampu dan pihak yang ditawarkan pun setuju. Kalau tak setuju, tak mengapa. Jangan berlaku seperti setengah keadaan. Budak ni budak cemerlang, ayah ibunya susah, lepas SPM dia tak ada apa nak buat, mungkin kerja pun susah pada waktu sekarang, maka orang yang berharta panggil mengajar kat rumah, home tuition untuk anak-anaknya. Budak ni budak bijak maths, add maths, bio dan sebagainya, mengajar. Orang kaya ni 1 sen tak ulur kerana alasan saya bagi makan cukuplah. Adakah ini wajar, tuan-tuan? Sedangkan kalau kita nak kena hantar anak itu ke pusat tuition, memerlukan biaya, masa, tenaga dan sebagainya. Maka ini pertimbangan yang penting, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Begitu juga anak ini sebagai contohnya, dia lepas universiti belum ada kerja, makciknya ada kedai, maka makciknya menawarkan untuk bantu. Memanglah budak ni masih lagi hidup di bawah ketiak ayah ibunya, masih lagi berada di rumah ayah ibunya. Tapi tentu tidak wajar makcik ni kalau dia nak menggajikan seseorang luar, bayarnya mahal, paling kurang pun 1,200 bayaran hari ni. Dan mungkin ada implikasi kecurian kalau orang tidak amanah, kita tak kenal, untuk menjaga kedainya. Takkanlah budak ni tak boleh nak dihulurkan RM30 ke RM40 ke sehari. Allahu Akbar. Ini pertimbangan yang kadang-kadang tidak ada dalam kehidupan orang Islam. Justru ayat ini membetulkan persepsi ini, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini dia Al-Quran 1400 tahun yang lalu telah memberikan rawatan untuk isu-isu seperti ini. Mizannya, ma faratna fil kitab min syai', kami tidak pernah mengabaikan sedikit pun persoalan kamu. Jika kamu cari, kamu pasti jumpa dalam Al-Quran. Jadi ini, tuan-tuan ya, satu nilai tambah dalam kehidupan. Kita mesti mengerti nilai seseorang. Jangan biarkan sampai kering peluh itu barulah kau nak bayar. Dah bayar ciput pula bayar, chicken feed. Ini tak munasabah, tuan-tuan. Ini tak sepatutnya. Jadi begitu juga kalau kita menjemput seseorang, motivator datang ke sekolah. Saya bukan motivator, saya hanyalah seorang pendakwah kecil saja. Maka tentulah kita kena memberikan bayaran, mengira waktunya, kenderaannya, mungkin dia perlukan apa-apa keperluannya, research yang dia kena buatnya. Asal ada agreement, yang memberi, yang menjemput ada kadarnya, yang dijemput pun boleh menetapkan bayarannya. Asal saja kedua pihak itu bersetuju, maka ia dibenarkan, ia satu akad. Maka dalam hidup ini kena ada pertimbangan seperti itu ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kalau kita menjemput orang, pakailah kadar yang diletakkan oleh JPA, itu yang terbaik. Orang ni ada degree, orang ni masters, ada PhD dalam bidang ni, ikut yang terbaik. Quran jelaskan benda itu secara prinsip sahaja, ijmal. Lebih mendalam, engkau kena explore lah. Dalam negara kita, satu negara yang berdaulat, ada sistem untuk penilaian-penilaian seperti itu, supaya orang jahil tidak dibenarkan untuk bercakap. Nanti dia menyesatkan orang, fadallu wa adallu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kemudian surah ini juga memaparkan sejumlah skandal dan kejahatan orang-orang munafik.
yang menunjukkan penghargaan dan persahabatan dengan kaum Yahudi. Mereka membocor rahsia kaum mukminin kepada mereka, bersumpah dengan sumpah palsu menentang Allah dan Rasulnya serta melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Mereka pun menjadi orang yang terhina dan kalah, sedangkan orang-orang beriman menjadi orang yang mulia. Janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini. Surah Mujadilah ini ditutup dengan ayat yang berisi perintah kepada orang beriman agar menjauhi para pengkhianat yang menjalin hubungan rapat dengan seteru Allah, sekalipun mereka adalah keluarga terdekat. Para pengkhianat yang bersifat munafik, hipokrit dan inkonsisten untuk melemahkan kewujudan umat dan mencerai-beraikan persatuan umat. Adapun umat yang solid dan dipenuhi dengan semangat, mereka saling mencintai dan menyayangi, itulah umat yang beriman dan benar dan para penghuni syurga. Jadi ayat ini memberi berita gembira kepada orang beriman bahawa segala effort kerja mereka lakukan untuk Islam itu, ia berbaloi di sisi Allah. Ia pasti mendapat satu jawapan yang solid daripada Allah, bahawa dengan kemenangan di dunia dan juga syurga dan rahmat Allah di akhirat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, satu munasabah lataif yang menarik untuk kita lihat ayat ini. Mari kita baca sesama bagi yang memiliki Quran, yang ada Quran Tafsir Munir ini. Bolehlah buka pada jilid yang ke-14, muka surat ke-381. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Sadaqallahul Azim. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan persoalannya kepadamu wahai Muhammad tentang suaminya dan mengadu halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara mereka berdua. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Orang yang di antara kamu yang menzihar isterinya, iaitu mengatakan isterinya sama dengan ibunya, padahal isteri itu bukanlah ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan satu perkataan yang mungkar dan dusta, dan sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dan mereka yang menzihar isterinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bergaul. Demikian juga diajar kepadamu, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka kerjakan, apa yang kamu kerjakan. Maka barang siapa yang tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih. Jadi dalam ayat ini kita dapat satu gambaran umum tentang apakah latar belakang turunnya ayat ini. Kata para ulama tafsir, ia berikutan dengan peristiwa yang berlaku di antara seorang perempuan namanya Khawlah binti Sa'labah bin Malik Al-Khazrajiyah dengan suaminya iaitu Aws bin As-Samit. Mungkin berlaku satu perselisihan faham di antara mereka. Maka Aws bin As-Samit ini berkata kepada isterinya, engkau ini macam ibuku sendiri. Ada setengah riwayat mengatakan bahawa Aws bin As-Samit ni seorang lelaki yang kuat nafsu kelakiannya, apa nak kata tuan-tuan, dia punya nafsu seksualnya tinggi, sehingga isterinya sedang rokok dalam semayang pun dia peluknya isteri itu, digomolnya isteri itu menjadi marah. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, menarik juga kalau kita lihat pandangan para ulama. Contohnya Ibnu Hajar dan Fathul Bari berkaitan dengan isu perasaan seorang lelaki terhadap isterinya. Bagi seseorang yang melihara matanya daripada niat yang haram dan berkata yang haram, berbuat perbuatan-perbuatan haram, maka Allah akan reward dia dalam bentuk
hubungan seksual suami isteri yang mendapat kenikmatan yang terbaik. Macam mana saya nak sebut pada tuan-tuan ya? Jadi orang ini kalau lebih menjaga dirinya daripada terjebak dalam benda yang haram, maka Allah akan beri keseronokan dalam hubungan suami isterinya itu. Isterinya melayani dia dengan baik, dia pun merasa tidak mahu kepada orang lain, tidak mahu terlibat dalam perkara-perkara haram yang lain. Allah tuan-tuan, ini melakukan maksiat ini boleh berlaku di hujung jari saja. Buka Facebook ini pun ada macam-macam video untuk dituntun. Mohon kepada Allah perlindungan, keselamatan. Itu sebab antara doa yang Nabi SAW manjurkan kita baca selalu, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir li wa tarhamani wa idza aradta bi qaumin fitnatan faqbidni ilaika ghayra maftun. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Nanti saya usahakan untuk masuk dalam posting di Facebook saya ni untuk tuan-tuan hafal. Jadi sekali saya baca, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir li wa tarhamani wa idza aradta bi qaumin fitnatan faqbidni ilaika ghayra maftunin. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Maksudnya, Allah, aku mohon kepadamu kekuatan untuk melakukan taat, kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Rahmatilah aku dan ampunkan bagiku, wahai Tuhan. Kalau engkau mengkehendaki satu fitnah berlaku kepada umat, fitnah ni maknanya kekacauan, kezaliman, penganiayaan, penindasan, perampasan hak, pembunuhan yang berlaku secara sewenang-wenangnya. Itu maksud fitnah dalam Islam. Jangan salah tafsir Nanti baca ayat Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Dah kita pergi tafsir fitnah itu dan kita menuduh orang pula. Tak, bukan begitu tuan-tuan. Fitnah yang dimaksudkan oleh Allah itu bukan menuduh orang. Menuduh orang itu satu juzuk kecil daripada fitnah yang besar. Fitnah yang besar itu adalah munculnya dajjal, munculnya kejahatan, orang baik dianggap jahat, orang jahat dianggap baik. Itu hari-hari fitnah dalam umat. Orang jahil disanjung, orang alim diketepikan. Jadi itu antara benda-benda yang sifat namanya fitnah. Jadi ya Allah, kalau engkau mengkehendaki fitnah berlaku kepada umat ini, matikan aku dalam keadaan tidak terpaut, tidak terpalit aku sedikit pun dengan fitnah tersebut. Ya Allah, aku mohon kepadamu, wa idza aradta bi qawmin fitnatan faqbidni ilaika ghayra maftun. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon padamu cinta padamu, wa hubba man yuhibbuk, dan cinta kepada orang yang mencintaimu, dan cinta kepada amalan-amalan yang mendekatkan diriku kepadamu. Nanti saya usahakan untuk tulis doa ni tuan-tuan ya. Jadi kembali kepada kisah Aus bin Samit ini, seorang lelaki yang nafsu seksualnya tinggi, sehingga ini tidak salah untuk kita cerita kerana ini dibawa dalam kitab-kitab tafsir. Bukan mengumpat ni tuan-tuan ni, ini buat belajar. Ada orang dia tak setuju nak bawa cerita-cerita macam ni sebab dia mengatakan ini mengumpat para sahabat. Tak, ini hukum tuan-tuan, ini berkaitan dengan hukum. Jangan kita jadi orang yang jahil, yang berkata-kata macam kita tahu semua. Banyak kisah yang dibawa dalam kehidupan para sahabat, di sebalik turunnya ayat, dia menjelaskan hukum. Sebab hukum itu akan berlaku sepanjang waktu. Maka bagaimana cara mengatasinya? Kita kena rujuk kepada kisah-kisah yang berlaku ni. Para sahabat generasi yang terbaik, tapi mereka bukannya maksum, mereka ada kekurangan. Mereka bertaubat, Allah telah menerima taubat mereka kerana mereka mendapat pangkat yang paling tinggi, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada generasi para sahabat. Itu tiada siapa dapat menafikan. Jadi bila berlaku keadaan itu, Khawlah binti Sa'labah ni menjadi marah kepada suaminya. Maka dia pun berlaku pemberontakan ataupun penentangan terhadap suaminya. Maka suaminya mengatakan, engkau ini haram ke atasku sebagaimana haramnya ibuku ke atasku. Arab bila sebutkan zihar, zihar ni berkaitan zahrun. Zahrun ni berarti belakang. Belakang ni kita fahamlah dari konteks bahasa kita mungkin tak berapa serasi untuk kita sebut punggungnya. Maka bila Aus bin Samit mengatakan demikian pada isterinya dengan tujuan untuk dalam keadaan marah seperti itu, dan Khawlah menjadi serba salah. Lalu bila dia nak mengajak isterinya bersama, dia kata tak, aku kena rujuk benda ini kepada Rasulullah dulu. Isteri ini berkata kepada suaminya, wahai Aus, saya bertanggungjawab untuk merujuk dulu kes ini kepada Rasulullah. Apakah ia hukumnya sama seperti jahiliah ataupun ada hukum baru dalam Islam? Kita dah katakan tadi, kalau dalam jahiliah seorang lelaki yang mengatakan isinya sebagai zihar itu, maka hukumnya mereka akan sebagai satu talak mu'abbad, talak yang bainuna kubra, maknanya talak yang memang terpisah langsung.
di atas berlaku di antara lelaki dan perempuan itu, suami dan isterinya. Lalu bila Khawlah datang bertemu dengan Nabi SAW, dia berkata, wahai Rasulullah, Aus telah mengatakan kepadaku demikian. Tapi dia tidak mentalakku, wahai Rasulullah, kerana selepas itu dia mengajak kami bersama. Jadi saya menanti daripada Rasulullah apakah keputusan yang Allah akan wahyukan. Maka Nabi ada dua riwayat. Yang pertama mengatakan Nabi bersabda, maka kamu talak olehnya. Yang kedua, Nabi SAW bersabda kepadanya, nantikan ketetapan daripada Allah, apakah yang akan diturunkan oleh Allah SWT. Maka ketika soalan ini diajukan kepada Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha mendengar soalan itu dikemukakan. Jadi Khawlah binti Sa'labah ni menunjukkan makamnya, kedudukannya sangat mulia di sisi Allah, sampai Allah turunkan ayat, tuan-tuan. Qad sami Allahu qawlati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah telah mendengar pengucapan seorang yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, dalam isu suaminya. Itu sebab bila Rasulullah wafat, Abu Bakar dah wafat, Umar Khattab radhiyallahu anhu lantik menjadi khalifah, dipilih oleh umat Islam sebulat suara. Satu hari Umar sedang berjalan di Madinah, datanglah seorang perempuan tua menegurnya dengan berkata, wahai Umar, dahulu engkau merupakan seorang budak muda, Umar. Sekian, wahai Umar, takwalah kau kepada Allah, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, seorang yang telah dikatakan Nabi SAW, kalau ada Nabi selepas aku, inilah orangnya, waraknya, mulianya, hebatnya, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Dia masih lagi mengambil peluang untuk berhenti mendengar permintaan daripada perempuan tua itu. Lalu bila dia dah pergi, sahabat-sahabat yang ingin bertanya, Sayyidina Umar, apa Sayyidina Umar dengar perempuan itu cakap? Sayyidina Umar pergi perhatian, seolah macam Sayyidina Umar berkelakuan macam budak, macam anak kecil, ibunya meleterinya, meletir kepadanya. Sayyidina Umar jawab, kamu tidak kenal perempuan itu. Perempuan itu bercakap, Allah dengar permintaan dia, Allah turunkan ayat khusus untuknya. Kau tak kenal, itulah Khawlah binti Sa'labah. Kalau Allah mendengar permintaannya, rayuannya, soalannya, takkanlah aku, Umar, tidak mahu dengar. Tengok waraknya Umar Khattab radhiyallahu anhu, tuan-tuan, pemimpin tertinggi. Sayyidina Umar lah yang menjatuhkan kerajaan Rom, kerajaan Parsi. Kita yang bawa jadi ahli politik sepenggal, baru tak sampai sepenggal, sombong, orang nak jumpa pun susah. Apa ni, tuan? Mesej pun tak jawab. Alasannya saya tak pegang handphone. Apalah punya, tak bertanggungjawab. Tuan-tuan ni boleh kata, siapa suruh jadi pemimpin kalau tidak mahu dengar rayuan rakyat? Saya pun tak suka bercakap buat politik ni, tuan-tuan, tapi tegur ni kadang-kadang ada wajarnya. Siapa lagi nak tegur? Ustaz kena datang pergi jumpa. Siapa saya nak pergi jumpa mereka, tuan-tuan? Nak ke mereka jumpa dengan saya? Nak jumpa, nak berpahiman pun susah. Tanya bukan pemimpin sekarang, tuan-tuan, ni dulu. Sekarang alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Jadi tuan-tuan ni boleh kat sekalian, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ketika ditanya siapakah perempuan itu, yang Sayyidina Umar datang mendengar sepatah pun kami tak lihat Sayyidina Umar melawan kata-katanya. Sayyidina Umar kata, mustahil aku melawan wanita itu, kerana kata-katanya didengari oleh Allah. Allah turunkan ayat khusus untuk menyelesaikan isunya, iaitu isu zihar itu. Itulah dalam Islam, bila berlaku zihar, maka seseorang lelaki yang telah menziharkan isterinya itu wajib ke atasnya melakukan kafarah. Kafarahnya apa? Dalam ayat yang telah pun kita bacakan tadi, yang pertama sekali mesti memerdekakan seorang hamba. Sekarang dah tak ada hamba. Kata Allahyarham Profesor Dr. Wahab Azhari, sudah tidak ada hamba. Memang tidak akan ada hamba lagi, kerana kerajaan Islam Osmaniyah Turki dahulu telah membuat satu agreement. Sewaktu itu seolah macam PBB lah, dengan kerajaan Kristian yang berpengkalan di Andalus, Spain pada masa itu. Kerajaan Kristian yang ada di sana, mereka buat perjanjian bahawa kalau berlaku perangan, mana-mana tawanan tidak boleh dijadikan hamba lagi. Jadi apa sahaja yang baik yang telah ditetapkan oleh umat Islam, dia menjadi satu hukum. Kata para ulama, selepas ni kalau berlaku perangan dah tak ada lagi perhambaan. Memang tidak akan ada perhambaan lagi, tuan-tuan ni boleh kalau sekian. Jadi kalau tidak ada perhambaan, datang ayat yang selanjutnya berkata, kalau tidak ada hamba nak dibebaskan kerana zihar yang dilakukan itu, untuk membebaskan seseorang daripada hukuman yang berlaku ini tadi, maka mereka kena memerdekakan hamba. Kalau tidak ada hamba, datang ayat berikutnya, iaitu Allah menjelaskan di sini, a'udzubillahi minasyaitanirrajim,
faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Sesiapa yang tidak mendapat hamba untuk dimerdekakan, maka wajib ke atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum mereka bersama. Faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Kalau tidak mampu, maka hendaklah mereka beri makan kepada 60 orang miskin. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa maksud min qabli ayat masa ni adalah kalau seseorang lelaki itu menziarkan isteri dengan niat untuk memudaratkannya, dengan niat kerana marah macam talak hukum tadi, maka untuk membebaskan dirinya daripada hukuman tersebut, sebenarnya zihar ni hukumnya haram tuan-tuan ya, kerana ia telah pun melakukan satu buatan dusta yang Allah gambarkan kat sini. Wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli wa zura. Mereka berkata perkara yang mungkar. Jadi para ulama mengistimbatkan daripada ayat ni buatan zihar hukumnya haram. Haram kerana ia merupakan satu pendustaan dan juga syahadatuz zur, persaksian palsu. Walaupun ia hanya kata-kata, tapi kata-kata dikira dalam Islam. Jangan main pada kata-kata. Salah satu jidduna jiddun wa hazluna jiddun, nikah wa talaq wa raja'ah. Begitu juga ada 3 perkara yang kalau kamu bercakap main-main atau bercakap dengan bersungguh-sungguh, ia jatuh. Sebab para ulama tidak menggalakkan kita berlakon, adegan berkahwin dan sebagainya. Jadi kembali pada ini, kalau kamu tidak mampu, hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dalam mazhab Syafi'i, berarti walaupun ada ayat, ada penjelasan di sini min qabli ayat masa, sebelum keduanya bersama, maka kena bereskan kafarah itu terlebih dahulu. Tapi mazhab Syafi'i, Al-Imam Syafi'i mengatakan malam bukanlah waktu berpuasa, maka seseorang itu boleh bersama dengan isterinya walaupun isteri itu telah diziharkan. Ya, walaupun isteri itu telah diziharkan dan dia dalam proses untuk melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut 60 hari itu, maka pada waktu malam dia boleh bersama dengan isterinya. Tidaklah diwajibkan kepada dia untuk menyempurnakan 60 hari barulah dia kena bersama dengan isterinya, barulah dia boleh bersama dengan isterinya. Mazhab Syafi'i tidak mengatakan demikian. Kemudian kalau tidak mampu, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Dalam mazhab Hanafi ada kelonggaran disebut oleh Al-Imam Syekh Dr. Al-Zuhairi. Beliau seorang pakar dalam fiqh mukaran. Maka beliau berkatakan bahawa dalam konteks 60 orang fakir miskin ni boleh diberi kepada seorang, dan orang itu menikmati habuannya itu pemberian oleh orang yang menziarkan isinya tadi selama 60 hari dia boleh makan pemberian tersebut. Kerana dalam mazhab Abu Hanifah kita memahami kelonggaran dari sudut makan ini boleh dikonvertkan menjadi nilai mata wang. Sedangkan jumhur mengatakan mesti 60 orang fakir miskin diberi makan. Kerana ayat ini dengan terang menyatakan sittina miskina, 60 orang miskin, bukan 60 hari. Jadi ini ada sedikit persisian para ulama, wallahu alam. Jadi penjelasan yang paling jelas adalah pendapat jumhur ulama dalam konteks ini, iaitulah kewajipan memakan kepada 60 orang fakir miskin makanan yang mengenyangkan. Jadi makanan yang mengenyangkan seperti kita, contohnya mungkin makan nasi dengan lauknya, mungkin dalam kadar 5 hingga 10 ringgit bagi yang duduk kat Kuala Lumpur. 5 ringgit tu minimum sangat, mungkin 8 ringgit. Maka di antara nilai tersebut, makna kalau 60 orang ini boleh dibagi makan kepada orang berada di masjid, orang berbuka puasa sebagai contohnya. Jadi dengan cara itu terlepaslah hukuman yang dikenakan oleh Allah. Walaupun demikian mereka kena bertaubat. Orang yang individu yang berkenaan ini kena wajib bertaubat kepada Allah kerana dia melakukan satu dosa yang bersifat kata-kata. Kita tahu bahawa dalam Quran Allah menjelaskan ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak berkata satu lafaz perkataan sekalipun melainkan ada malaikat yang mencatatnya. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, bila kita perhatikan maksud zihar ini, selalunya ia kurang berlaku. Seperti kata guru kami, Profesor Datuk Dr. Mahmud Zudi, bahawa perkara sedemikian kurang dalam uruf, dalam adat orang Melayu kurang berlaku demikian. Kalau orang Melayu katakan, wah sedapnya sayang masak, macam mak abang masak, itu bukan tujuan zihar. Itu adat orang Melayu tak sama dengan adat zihar orang Arab. Itu bukan zihar namanya. Kalau kita berkata, Allah sayang kalau masak sama macam mak abang, itu bukan zihar tuan-tuan. Zihar ni lebih kepada benda yang bersifat adat, benda yang bersifat uruf. Orang Arab mengaku demikian kerana ada persisihan faham, di mana suami itu nak menguruskan emosinya, maka dia mengatakan demikian dengan tujuan untuk berlaku perpisahan, memudaratkan isteri. Sedangkan kita dalam konteks kehidupan padanya, kita tidak berniat seperti itu.
Jadi zihar yang disebut di sini ada dua keadaan. Yang pertama sarih, eksplisit, iaitu seperti seorang berkata, anti alayya ka zahri ummi, awak ni macam belakang mak saya. Astaghfirullah, na'udzubillah min zalik, daripada mengatakan demikian. Ataupun anti indi ka zahri ummi, ini semua kata-kata yang merujuk kepada memudaratkan isteri dengan tujuan tidak mahu menyetubuhinya dan dengan tujuan untuk berpisah daripadanya. Ini pada uruf, pada adat orang-orang Arab. Sedangkan zihar dari sudut kinayah ni saya bacakan saja apa yang tulis oleh almarhum Syekh Dr. Wahbah Zuhaili. Sedangkan zihar dari sudut kinayah pula iaitu kiasan seperti berkata anti alayya ka ummi, awak ni macam mak saya. Ni bukan uruf orang Melayu ya. Orang mengatakan demikian, sayang masak sedapnya macam mak abang masak. Sayang mandu ni macam mak abang mandu kereta. Itu kita tak niatkan zihar. Itu dari sudut uruf adat orang Melayu, itu persamaan yang jauh dari sudut persisihan faham seperti yang berlaku pada orang Arab dengan tujuan untuk memudaratkan isi yang telah saya jelaskan tadi. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman. Ayat-ayat yang awal ini adalah berkaitan hukum fiqih. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kesempatan untuk melanjutkan bicara daripada surah Al-Mujadalah ni pada kuliah akan datang. Jadi saya berhenti setakat ni saja dulu. Atrukukum fi riayatillah, saya tinggalkan tuan-tuan bahawa penjagaan Allah. Banyakkanlah waktu kita berhubung dengan Allah pada suasana-suasana yang sangat krusial seperti sekarang ni. Bacalah Al-Quran tuan-tuan. Bacalah hadis-hadis Nabi SAW. Ini sebagai contohnya tafsir Munir yang saya sentiasa war-warkan kepada tuan-tuan. Nampak ya, warna merah orange ni. Tak rugilah tuan-tuan miliki tuan-tuan. Saya sendiri merasa tambah iman saya bila baca tafsir ni tuan-tuan. Walaupun banyak kitab tafsir yang saya miliki, saya baca ni saya seronok. Saya membina satu jambatan yang solid di antara saya dengan Allah SWT. Kalau ia boleh berlaku demikian pada saya yakin dengan tuan-tuan pun akan menerima satu nikmat yang serupa dalam kesibukan kita menguruskan keluarga pada hari ini di rumah. Apa salahnya kalau setiap-tiap kalau sembahyang kita baca satu bahagian, satu chapter kecil, satu muka surat. So korang adalah usaha kita untuk memahami kalamullah. Hari ini orang Melayu terkenal dengan bangsa yang bagus bacaannya, tajwidnya bagus, taranum bagus, orang Arab pun kalah. Tapi mana? Aina anta minal Quran? Idza lam tafham, idza lam tatadabbar. Kalau tak ada ambil masa untuk tadabbur tafsir Quran, bila masa kita nak faham tuan-tuan? Masa berlalu, hari berlalu, tak lama datang Ramadan. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kita. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma barikna fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkatilah kami pada bulan Sya'ban, sampaikan kami kepada Ramadan. Setakat ini saja dulu kuliah kita malam ni. Jangan lupa besok saya akan live lagi pada pukul 10 pagi. Kuliah duha besok ya, hari Sabtu. Jangan lupa ya, sampaikan kepada sahabat-sahabat, WhatsApp mereka, share dengan mereka. Sekali lagi saya masukkan poster kuliah duha pagi esok. Tolonglah sampaikan kepada yang lain. Mudah-mudahan yang dikesempatan untuk menyaksikannya. Mudah-mudahan di situ adalah penajaan daripada Yayasan Budi Ihsan yang bertanggungjawab untuk menghadirkan bantuan. Ni yayasan tuan-tuan ya, dia ditadbir urus oleh golongan profesional, bukan secara individu. Ditadbir urus oleh golongan yang berkemahiran, dan yayasan adalah satu yang dibenarkan dalam kerajaan. Ada kebenaran kepada diberikan khusus untuk orang yang ada yayasan. Jadi yayasan ni, Budi Ihsan ni, kami berusaha untuk menghantar bantuan kepada mereka yang memerlukan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati apa yang kita lakukan pada hari ini, dan apa yang disampaikan ni menjadi mutiara untuk amalan kita bersama, memperbaiki amalan kita, polish iman kita ya, kerana kita yakin yang akan bantu kita di akhirat nanti adalah hati yang ikhlas. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak yang ramai kecuali datang bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat sejahtera. Kata para ulama, qalbu salim itu adalah disebabkan ikut Nabi SAW dengan sebenar-benarnya dan ikhlas amalan kerana Allah SWT. Kalau mana-mandai tidak ikut Nabi, tidak kena walaupun ikhlas. Walaupun ikut Nabi tapi tak ikhlas pun ditolak oleh Allah. Ada dua syarat penerimaan amalan. Mesti ikut Nabi, yang kedua mesti ikhlas kerana Allah SWT. Jadi tuan-tuan, doalah kepada Allah supaya Allah beri kepada kita keikhlasan dalam apa yang kita lakukan. Mari sama di akhir ini kita berdoa mengakhiri kuliah kita pada malam ni. Mudah-mudahan doa kita diaminkan oleh para malaikat, dibawa oleh Allah SWT, dibawa kepada Allah SWT. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubal masakin
وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu kekuatan untuk melakukan taat, kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Rahmatilah kami, ampunilah bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya Engkau mengkehendaki berlakunya fitnah terhadap satu umat, memudaratkan agama mereka, maka matikan kami dengan selamat, bebas dari fitnah itu. Ya Allah, kami mohon kepadamu, cinta padamu, cinta pada golongan yang mencintaimu, cinta pada amalan-amalan mendekatkan kami kepadamu, Ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ampunkan dosa kami, bapa kami, para pemimpin kami, sekalian umat Islam yang buat baik pada kami, sekalian umat Islam memiliki hak atas kami yang belum kami sempurnakan, sekalian umat Islam melakukan kesalahan pada kami. Ya Allah, angkatkan bala ini, angkatkan musibah ini pada kami, Ya Allah. Tahassanna bizil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna al hayy alladhi la yamut. Isrif anna al-aza, isrif anna al-aza, isrif anna al-aza, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika, Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha diqqaha wa jillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.